Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'. Faya ibadallah, usikum wa nafsiyal khati'atal muznibata bitaqwallahi ta'ala wa ahussukum ala ta'atihi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikut segala titah perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu menyebut takwa itu ialah pertamanya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memasukkan dalam sanubari hati kehidupan kita rasa gerung dan takut kepada Allah. Keduanya, kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran. Ketiganya, kita redha dengan rezeki yang Allah kurniakan sekalipun sedikit. Dan yang terakhir, kita buat persediaan untuk satu pelayaran kita menuju kepada Allah untuk hari akhirat kita. Itulah yang disebut al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidadu liyaumir rahim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tajuk khutbah kita pada tengah hari ini adalah panggilan agung ilahi. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan banyak panggilan. Salah satu panggilan karamat namanya panggilan salat. Makanya Bilal muazzin apabila masuknya waktu akan menyebut kalimah hayya 'alas salah dalam lafazan azannya. Begitu juga dalam lafazan iqamahnya. Kalimah hayya 'alas salah, sekalipun dalam barisan kita lihat di masjid-masjid pada waktu-waktu yang lain hanya satu saf atau dua saf, tapi muazzim tetap setia memanggil dengan hayya 'alas salah. Artinya salat ini bukan sekadar arahan Tuhan untuk kita salat, tapi sentiasa diberi peringatan kepada kita untuk melaksanakannya. Disebut diulang-ulang. Satu-satunya ibadat di dalam Al-Quran yang paling banyak sebutannya adalah salat. Dengan lafazan perintahnya atau pengkesahannya atau nama bagi salat itu menunjukkan keprihatinan salat yang sewajarnya menjadi agenda utama dalam kehidupan orang Islam. Salat merupakan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Sehingga cerdik pandai berkata, kalau kamu mahu berbicara dengan Allah, maka salatlah. Kerana ketika itulah kamu adukan dan munajatkan hajat-hajatmu kepadanya.
Dan jika sekiranya kamu mahu Tuhan berbicara dengan kamu, maka bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu kalamullah, khitab, ditujukan kepada kita manusia keseluruhannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, salat satu-satunya ibadat yang istimewa yang disebut dengan natijahnya. Secara langsung dan tersirat kita dapati salat ini cukup mahal. Tak kala muazzin menyebut hayya 'alas salah 2 kali, maka dia tidak meneruskan takbir pembesaran kepada Tuhan, tetapi dia mengisyaratkan satu kalimah yang lain, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, kejayaan. Solat satu kalimah yang jelas yang kita fahami dengan pelaksanaannya secara jemaah atau fardi, menuju ke masjid atau di mana-mana tempat, melaksanakan segala rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, adab-adabnya, dan bacaan-bacaan tertentu, bermula daripada takbiratul ihram berakhir dengan salam, maka itulah salat. Satu haikal, satu gambaran yang kita dapat tengok, itulah makna salat. Tetapi yang anehnya, selepas daripada disebut tentang salat, disebut dengan kalimah hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Apa yang berjayanya? Maknanya adalah orang yang salat yang sebenar-benar, itulah orang yang berjaya. Menempa salat bermakna kita menempa kejayaan. Melaksanakan salat, maka kita telah melaksanakan kejayaan. Siapa yang tidak salat, kejayaannya hanya separuh. Kejayaannya hanya bersifat juz'i. Benar ada orang yang hebat di dunia, tetapi dia akan merana di akhirat. Tetapi dia akan keluh kesah, dia akan tidak tenang. Inilah yang dinyatakan Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka sudah barang pasti kehidupannya sempit. Salah satu makna ingat kepada Allah, yakni salat, zikir, ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya kita lihat dan kita telusuri sejarah yang panjang, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina generasi sahabat, generasi yang kuat sembahyang. Allah dudukkan satu makhluk, satu masyarakat, satu bangsa, satu ummah, walaupun warna kulit pelbagai, iaitu ummatul Islam, di bawah pimpinan dan qiyadah nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicelah-celah dengan tamadun dunia yang hebat. Rom terkenal di sebelah utaranya atau di sebelah baratnya. Parsi di sebelah timurnya. Tamadun yang telah mencatat ribuan tahun sejarah masanya. Ratusan ribu dan jutaan tentera-tenteranya. Empire yang cukup hebat. Tapi Nabi dengan sekedar yang ada, bersama dengan sahabat yang dipanggil sebagai mustad'afin, golongan yang lemah, membina sebuah negara Islam Madinah yang kecil. Tetapi Nabi mengasaskan dengan hubungan dengan Tuhan cukup ampuh. Bermula daripada peristiwa hijrah dengan pembinaan masjid di Quba dan masjid di Al-Madinatul Munawwarah sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhan. Satu tamadun yang terarah kepada tamadun bukan semata-mata insani, tetapi ihsani, yakni hubungan dengan Tuhan yang cukup hebat. Natijahnya tuan-tuan, dengan sebab itu para sahabat
Salah satu sifat mereka adalah kaki sembahyang. Bukan orang yang bersembahyang, tapi kaki sembahyang. Allah menyebut dalam Quran, tarahum ruk'an sujada. Kamu tengok mereka ini kaki rokok dan kaki sujud. Bila sebut kaki rokok, kaki sujud, bukan 2 kali sembahyang sehari, bukan sembahyang fardu sahaja, tetapi ia akan melebar kepada sembahyang sunat. Sementelahan lagi ketika mana manusia sedang dihinggapi dengan perasaan mengantuk yang cukup hebat, dalam keadaan tidur nyenyak itu, tapi para sahabat bangkit di tengah malam. Mereka bangun di tengah malam, mereka dapat menghadap Allah. Air mata mereka bercucuran, mereka munajat pada Allah. Mereka dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sahaja pada waktu malam tidur, tapi tak kala fajar hampir menyinsin, selain daripada beribadat salat, mulut mereka sentiasa beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sehinggalah sampai kepada waktu subuh. Inilah akhlak sahabat. Artinya mereka salat. Mereka menjadikan salat sebagai agenda utama dalam kehidupan mereka. Justru pilihlah semua sekali ada hubungan dengan salat. Isteri kita adalah isteri yang suka salat. Suami kita, suami yang salat. Anak-anak kita, anak-anak yang salat. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu perintah kepada kaum keluargamu untuk salat, sabar atasnya. Salat, tuan-tuan, hatta memilih lokasi rumah pun berhampiran dengan masjid atau surau. Hatta dalam berbicara pun sentiasa menyebut tentang salat, sentiasa mengingat untuk salat. Kerana salat ini jawapan dan natijahnya hayya 'alal falah, dia akan menuju kemenangan. Orang yang salat tak pernah gagal dalam hidup, dan kalau gagal pun dia tahu cara menguruskan kegagalan untuk ditukar dan diterbalikkan menjadi kemenangan dan kehebatan. Inilah salat. Dengan sebab itu, bila kita memahami akan hal pentingnya salat, kita akan tengok contoh kita, qudwah dan uswah kita yang terbaik siapa? Bukankah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya sudah barang tentu ya. Dalam kehidupan baginda, dalam keadaan tekanan demi tekanan, Rasulullah orang yang kuat sembahyang malam, menghadapi tribulasi mihnah kehidupan. Allah menyebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sebahagian malam hendaklah kamu bangun bangkit bertahajud sebagai satu tambahan kepada kamu acara ibadat sunat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan bangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lakaran sejarah peristiwa perang Badar, baginda kuat sembahyang pada malam tersebut. Dalam sejarah peperangan Khandaq, baginda asyik salat pada malam tersebut. Bahkan dalam kehidupan hariannya, Aisyah radhiyallahu anha mencatatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit di tengah malam dan salat sehingga bengkak kakinya. Dan Rasulullah SAW memesan kepada kita, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kamu berqiyamul lail kerana ia merupakan perjalanan orang saleh sebelum pada kita.
Alangkah indahnya sebuah kehidupan. Suami bangkit, meninggalkan katil pembaringannya, menarik tangan isterinya, sama-sama mengambil wuduk, solat di tengah-tengah malam. Tidakkah ini satu gambaran betapa hebatnya sebuah rumah tangga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguna bahasa rahimallahu ra'an izastaiqaza aiqaza ahlahu. Alangkah Allah merahmati seorang itu bangkit di tengah malam mengejutkan isterinya, dan kalau terpaksa merenjis sedikit air, memimpin tangan isterinya mengajak berwuduk dan solat di waktu malam. Inilah hebatnya solat, kerana dia akan membawa menjadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Solat akan membawa kemenangan dalam hidup. Dengan sebab itulah, siapa yang mahu kemenangan, maka fahamlah arti hayya 'alas salah yang diiringi selepas daripada itu hayya 'alal falah. Insya-Allah kita sebagai orang Islam tetap yakin dengan janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melayari bahtera kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang benar-benar beriman, mereka yang melaksanakan segala ketaatan amalan kebajikan dengan sebanyak-banyaknya, mereka yang saling pesan memesan dengan kebenaran, dan mereka yang saling pesan memesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.